Assalamualaikum, hi, welcome back to Endo Production YouTube channel and welcome back to Screen Review. So after a long time aku tak buat screen review, aku finally decide nak buat balik sebab aku ada masa lapang. Sebelum ni tak ada masa lapang. Sebelum ni aku sibuk dengan benda lain. So memandangkan aku dah tak ada benda lain nak buat, so aku decide nak buat benda ni lah. Asyik shoot orang je kan, shoot diri sendiri pula lah. So kali ni aku nak share dengan korang satu series yang aku berjaya tengok dalam satu hari. Which is sebenarnya tak panjang pun. Dia 8 episod, lepas tu satu episod dalam 20 minit, 25 minit. That's why boleh habis dalam masa satu hari. Apa yang menarik pasal cerita ni, dia spin-off kepada salah satu favourite sitcom aku, which is How I Met Your Mother. So hari ni aku nak share dengan korang pasal How I Met Your Father. This is the story of how I met your father. Dekat mana korang boleh tengok How I Met Your Father adalah dekat Hulu. Dia original series daripada Hulu. Walaupun dia spin-off tapi dia dibuat balik oleh Hulu. So aku dapat tahu yang diorang nak buat series ni lebih kurang dalam tahun lepas. And so masa diorang announce nak buat How I Met Your Father, nak buat spin-off How I Met Your Mother, ada satu hype yang sangat-sangat besar daripada peminat-peminat How I Met Your Mother. And aku salah seorang peminat dan aku juga excited nak tunggu series ni keluar. Sebenarnya series ni dah keluar daripada Januari hari tu, tapi macam aku cakap tadi lah, aku baru ada masa nak tengok. So aku baru tengok and aku dah habiskan satu season sekali duduk, Mat. Syawal terkejut. Syawal cakap, confirm kau boleh habis satu season tu sekali duduk. Memang betul. Sebab dah tak ada benda lain aku nak buat, Mat. Okay, dalam How I Met Your Mother, watak utama diorang adalah Ted Mosby. Tapi dalam spin-off ni, watak utama dia adalah Sophie... Apa nama dia? Sophie apa aku tak ingat. Sebab aku baru tengok sekali je. Sophie yang dilakukan oleh Hilary Duff. Korang mungkin kenal dia, famous dengan Disney dulu. Lepas tu dalam ni ada juga Francia Raisya. Macam mana sebut nama dia ni, Mat? Aku tak tahu macam mana sebut nama dia. Which is kawan baik kepada Sophie lah. Valentina nama dia. So ada Chris Lau, ada Suresh Sharma. Suresh Sharma ni sebenarnya aku perasan yang dia ni merupakan pelakon cerita Life of Pi. Episod ketiga ke keempat baru aku perasan. So lain lah bila tengok dia, sebab aku hanya tengok Suresh Pai ni dalam Life of Pi je. Aku tak ada tengok dia buat projek-projek yang lain. So bila aku dapat tengok dia melakukan watak yang totally different daripada apa yang dia buat dalam Life of Pi, dia macam Mamat ni boleh berlakon semuanya. So dalam satu season ada 8 episod. And satu episod macam aku cakap tadi ada 25 minit je. So aku ingat korang boleh habiskan sambil-sambil tengok movie lain. Kau boleh tengok cerita ni sebab dia tak best. Okay. Alright, aku nak cerita dengan korang kenapa dia tak best dan kenapa dia best. First of all, aku nak ceritakan konsep spin-off. Spin-off adalah satu konsep yang Hollywood dah banyak pakai. Diorang gunakan konsep spin-off ni untuk gunakan series ataupun drama ataupun filem yang dah berjaya, and diorang buatkan satu spin-off lah, satu benda yang ada elemen daripada original punya series ataupun filem, tapi dia buat dalam cara yang baru, diolah dalam satu penceritaan yang baru. So dalam spin-off ni dia gunakan premis yang sama, which is Sophie ni dia menceritakan kepada anak dia pada tahun 2050 macam mana dia jumpa bapak dia. So sama juga konsep dia macam How I Met Your Mother, which is Ted Mosby, dia cerita dekat anak dia macam mana dia jumpa mak dia. So pada tahun 2050 dia video call dengan anak dia, cerita macam mana dia jumpa bapak dia. Tapi cerita ni bermula pada tahun 2022. Pilot episode dia menceritakan di mana watak Sophie ni dia nak pergi, dia nak pergi Tinder date. Dia orang pakai apps app Tinder tu. So nak pergi dating, and then dia naik Uber. Dalam Uber tu dia jumpa dua orang mamat ni, watak Chris Lau dengan watak Suresh tu, watak Jesse dengan Sid, tak silap aku pun tak ingat lagi nama-nama dia ni. Aku main goreng semua benda ni. So dalam pilot episode tu dia cuba menceritakan semua detail pasal watak-watak yang ada. Tapi pada aku dalam pilot episode tu dia terlalu cram, and aku tak boleh nak enjoy the first episode. Okay, apa yang membuatkan spin-off ni tak best? Sebenarnya, bila diorang buat spin-off, diorang tak dapat nak capture apa benda yang membuatkan original series tu menarik. Dalam original series tu, kita dapat
tengok macam mana struggle Ted Mosby tu cuba nak cari mother tu, cuba nak cari the one, cuba nak cari someone yang dia nak spend the rest of his life, kan. So dalam, yelah, tak adil lah kalau aku nak judge series ni dalam satu season je. Aku tengok How I Met Your Mother tu 9 season, and throughout the 9 season kita dapat tengok macam mana each character berkembang. Tapi dalam spin-off ni, dalam How I Met Your Father ni, diorang cuba nak buat benda tu dalam satu season, which is pada aku sebenarnya tak adil. Tapi aku faham kenapa diorang nak kena buat macam tu. Sebab kalau korang nak tahu, bila sesebuah drama tu dibuat oleh mana-mana streaming service, diorang nak benda tu high pace. Dia tak boleh buat macam mana drama yang kalau korang tengok biasa dekat TV, yang keluar tiap hari, yang keluar setiap pukul 7, keluar seminggu sekali. Dia kena buat all out. Korang kena bayangkan dia kena compress 9 tahun punya storytelling dalam 8 episod. So benda tu sebenarnya bagi aku agak mengganggu dia punya arc of story lah. So kat situ je benda tu dah jadi macam tak best. Sebab aku tak dapat nak ikut dia punya penceritaan dengan senang lah. Susah nak faham. Lagi satu, kita kena faham diorang cerita benda ni in a non-linear punya storytelling. So dia cerita dia di tahun 2050, tapi dia cerita pasal benda yang berlaku 2022, tapi kita dalam tahun 2022. Jadi benda tu mengelirukan kita. Dia ada cerita pasal benda-benda yang akan berlaku, which is benda tu jokes, tapi benda tu mungkin boleh jadi berlaku. Kita tengok Simpson je lah. Of course, siri ni bukannya direct sequel kepada How I Met Your Mother, tapi ada possibilities untuk watak-watak dan easter egg daripada How I Met Your Mother diorang nak selitkan dalam ni. And benda yang paling besar adalah apartment watak Sid dengan watak Jesse. Apartment tu adalah apartment yang sama yang Ted dan Marshall duduk. And even dalam pilot episode pun diorang cakap yang diorang dapat sewa apartment ni daripada pasangan yang dah lama kahwin. So kemungkinan besar itu adalah Ted dengan Lily. So aku rasa dan aku harapkan lah ada cameo daripada original punya series. Mungkin Ted boleh datang and jumpa watak-watak yang ada kan. Sebab salah satu benda yang sama adalah di antara original series dengan spin-off ni adalah watak utama dia, which is watak Sophie dengan watak Ted. Diorang dua-dua ni adalah hopeless romantic yang sangat percayakan yang diorang akan jumpa the one. Diorang akan jumpa someone yang betul-betul sepadan dengan diorang. And benda tu banyak sangat benda yang, maksud aku benda tu banyak digunakan untuk buat romantic comedy, untuk buat drama sitcom yang kita suka nak tengok. Sebab dia adalah orang kata kita punya guilty pleasure, kita punya comfort zone. Sebab kau dah kerja pukul 9 sampai pukul 5, so kau balik kau nak tengok something yang easy, something yang seronok. So benda tu yang kita tengok lah. So kalau korang balik-balik korang nak tengok cerita pasal Inception, korang nak tengok cerita macam cerita Tenet, memang pecah lah kepala korang kan. Susah nak fikir. Okey, pada aku apa yang menarik dalam spin-off ni berbanding dengan original series adalah dia punya ending. Bear in mind, series spin-off ni tak habis lagi. Tapi dia dah create something yang aku rasa original series gagal nak buat. Dia dah establish ending. Dalam original series, dia dah buat ending tu. Cuma kita sebagai penonton je tak tahu. Every episode kita akan cuba teka, kita akan cuba jadi penyiasat untuk siasat siapakah ibu kepada anak-anak Ted Mosby tu tadi. Tapi dalam spin-off ni, dia dah cerita dekat anak dia yang dia dah bagi clue. Okay, dalam pilot episode tu, watak Sophie dia ada satu ritual, bukan ritual, dia ada satu macam kepercayaan di mana dia akan berjalan di atas Brooklyn Bridge tu dengan someone yang dia pilih, dengan someone yang dia decide untuk sehidup semati. And even though dia dah lama duduk dekat New York, dia tak pernah jalan atas Brooklyn Bridge. Tu ibarat kau dah bertahun duduk kat Penang tapi kau tak pernah makan nasi kandar. Itulah dia punya monumental punya gesture, itulah ibarat dia. So kau bayangkan kau dah 9 tahun duduk dekat Penang tapi kau tak pernah sentuh nasi kandar. Tapi kau percaya yang satu hari nanti kau akan makan nasi kandar dengan orang yang kau sayang.
Dia ibarat dia macam tu lah. Cuma Sophie dia pilih untuk jalan atas Brooklyn Bridge tu. So, dalam final episode tu, dia cakap pasal benda tu. Tapi, dalam pilot episode tu, but towards the end, dia decide untuk go to hell. Bukannya pergi neraka, dia nak jalan atas Brooklyn Bridge tu dengan kawan-kawan dia, dengan semua karakter-karakter, dengan main karakter yang ada tu. Walaupun sebab ada benda yang jadi dalam pilot episode tu, tapi benda tu tak jadi. So dia decide untuk jalan atas Brooklyn Bridge tu dengan kawan-kawan dia. Yang menarik dia, dalam scene tu dia dah cakap dengan anak dia, dia end up berjalan atas Brooklyn Bridge tu dengan someone yang dia akan hidup semati. So dalam scene tu ada 3 karakter, which is ada karakter Sid, ada karakter Charlie dengan Jesse. So antara 3 ni, siapakah father tu? Itu persoalan dia untuk setiap minggu yang kita akan bukan untuk setiap episod. So benda ni benda yang aku rasa original series gagal buat. Dia cuba buat, dia portraykan watak Robin sebagai mother tu. Setiap episod dalam original series tu kita akan jadi penyiasat. Kita cuba siasat, kita cuba tahu siapa yang finally akan jadi someone yang akan hidup semati dengan Ted Mosby. So by the end of the season original series tu kita dapat tahu siapa lah. Tapi macam siapa yang dapat tahu, siapa yang pernah tengok, korang tahulah apa yang jadi kan. Itu salah satu benda yang menarik lah pada aku. Dia dah establish ending series tu, even though series tu baru je pilot episode. So benda ni sebenarnya even though dia dah establish, tapi dia still lagi boleh jadi benda yang kita tak suka, benda yang lain. Salah satu kegagalan besar How I Met Your Mother adalah ending dia. Aku tak rasa Ted Mosby sepatutnya balik kepada Robin Scherbatsky. Itu aku punya personal opinion. Tapi aku tak nak cerita pasal How I Met Your Mother, tu aku akan buat video lain. Tak banyak benda yang aku boleh cakap pasal How I Met Your Mother sebab macam aku cakap tadi, dia baru 8 episod, baru first season. And personally aku harap Hulu akan pick up another season. Diorang tak buat announcement lagi. So mungkin ada, mungkin tak ada. So kita sama-sama tunggu. Kalau ada, aku excited nak tengok macam mana watak-watak tu berkembang. Sebab satu-satunya watak yang berkembang dalam ni adalah watak Charlie. Watak Charlie ni adalah someone yang dia berasal daripada golongan orang kaya. Dia daripada UK. So dia decide untuk tinggalkan family dia, tinggalkan kekayaan dia untuk ikut Valentina ni tadi ke US, ke New York untuk hidup bersorangan. Which is ada vibe macam Rachel daripada Friends. So daripada situ kita nampak dia dah dapat kerja, so dia pun ada relationship. So nampak dia salah satu karakter yang ada stability. Berbalik kepada watak lelaki yang lain, which is Charlie. Tu Charlie lah. Sid adalah someone yang dia tengah belajar jadi doktor. Dia tengah ambil medical degree, but decide untuk beli satu bar dan kerja bar, jadi bartender. Dia bukan kerja jadi bartender, dia jadi bar owner. So itu pun salah satu benda yang menarik. Dan salah satu easter egg adalah bar tu lah, pub tu. Sebab dalam How I Met Your Mother, diorang banyak lepak dekat pub. So dalam ni pun diorang decide end up beli pub. Sebab dalam, pada fans How I Met Your Mother, korang faham benda ni. Sebab Ted dengan Barney ada decide nak buka bar sendiri. So dalam spin-off ni, diorang beli bar sendiri, buka bar sendiri. So itu benda yang true hardcore How I Met Your Mother punya fans akan nampak lah. And untuk watak Jesse pula adalah seorang pemuzik yang kecewa. Dia bukan kecewa dengan muzik dia. Dia dalam, aku ingat tak silap aku, dalam second or third episode dia ceritakan macam mana dia propose dekat awek dia, tapi awek dia reject dia. So dia dah hilang kepercayaan dekat cinta. So macam mana watak Sophie tu nak tolong watak Jesse tu benda yang menarik aku nak tengok, benda yang close to my heart senang cakap. So aku nak tengok benda tu berkembang sebab dia tersangkut dalam first season ni. Sebab dia mungkin dia punya time frame dia terlalu pendek kan. Satu episod 25 minit ke setengah jam. And then dia ada 8 episod je. So aku harapkan ada season kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. And itu je kot apa yang aku boleh cakap untuk How I Met Your Mother, How I Met Your Father. Aku pun dah confused. So korang boleh tunggukan video panjang pasal How I Met Your Mother. Aku akan buat tak lama lagi. Tak tahu bila, tunggu aku ada masa.
So untuk aku punya apa orang kata comeback pada screen review, aku akan bagi rating untuk How I Met Your Father season 1 3.2/5. So kalau korang nak tengok screen review untuk How I Met Your Mother, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. And korang boleh share pendapat korang untuk cerita How I Met Your Father. Cerita ni boleh tengok dekat Hulu. For those yang tak ada Hulu, pandai-pandai lah korang cari haramnya. And for those yang nak tengok How I Met Your Mother, aku difahamkan dia dah ada dekat Disney Plus. So last aku rasa masih ada lagi dekat Netflix Malaysia, tapi aku rasa dah ada dekat Disney Plus. So korang boleh tengok dulu. Nanti korang akan boleh tengok review dia lah tak lama lagi. So itu saja. Thank you. See you guys soon. Bye bye.